Selamat pagi semua. Thank you Amy untuk peluang ni. Terima kasih semua. Saya Imala daripada AKPK. Hopefully semua orang pernah dengar mengenai AKPK. Tajuk yang saya akan go through hari ini ialah mengenai mengharungi cabaran, di mana kita sekarang ni memang adalah cabaran kan, mengharungi krisis yang tak pernah kita jumpa, tak pernah kita mengalami tapi berlaku. So bagaimana cara kita untuk mengharungi cabaran ni dan make a comeback, ya. So macam mana kita nak membangun semula, we have to face it. So and macam mana kita nak go through that, ya. So saya nak share slide, ya. Okay. So yang kita nak lihat mengharungi cabaran, kita nak fokus pada 7 langkah yang kita boleh katakan, ya. Sebelum tu kalau kita hanya duduk mengeluh sahaja, hidup kita akan semakin tertekan, ya. Sepatutnya kita lebih fokus, ya, kepada rasa bersyukur. Kita masih dapat mendengar webinar hari ni pun dah rasa bersyukur, ya, kita ada hari ni. Dan supaya ini yang akan membawa kita kepada jalan yang lebih mudah, ya. Instead of kita asyik merungut, complain, let's see macam mana kita nak move forward, macam mana kita nak go forward, ya. So kita mencadangkan 7 langkah ni, ya, penting, ya, dari segi kewangan yang harus kita lakukan. First thing is kenali sumber pendapatan, ya. Kita kena tahu mungkin ada di antara kita yang mengalami kekurangan pendapatan akibat krisis ni. Ada yang memang hilang punca pendapatan, ya. Ada yang masih kekal. So pelbagai isu, ya, pelbagai orang, pelbagai isu dia. So jadi first and foremost kita kena kenal apa sumber pendapatan kita, dari mana, ya. So pendapatan kalau kita lihat ada 2, satu aktif, satu pasif. Aktif bermaksud anda bekerja, anda dapat duit. Ya, anda berniaga, anda dapat duit, ada usaha. Pasif pula, duit itu bekerja untuk anda. So, segala pulangan daripada pelaburan yang telah anda lakukan, itu income pasif anda, pendapatan. So, kita ada aktif, kita ada pasif. So, anda kena tahu. Dan ada juga yang menerima bantuan sekarang, ya. Ada juga yang menerima bantuan, ada juga yang telah mengambil simpanan mereka. So anda kena tahu, okey, sekarang ni pendapatan saya ni berapa, ya, berapa sebenarnya. Kalau sebelum ni anda tak pernah buat bajet, tak pernah buat kiraan, saya rasa inilah waktu yang paling sesuai untuk anda mulakan dan paling penting untuk anda mulakan. Sebab seperti yang Amy kata, economic crisis yang akan datang kita tak tahu lagi, ya. The bigger picture is still not clear. Jadi kita kena fokus, kena mulakan tabiat yang penting ni, iaitu kenali, know your expenses and income, ya. So jadi lepas tu kita akan dah tahu income tu berapa, kita akan kenal kepada apa kan perbelanjaan kita, catat perbelanjaan supaya kita boleh kurangkan. So ramai orang memang tahu istilah bajet, bajet memang saya dah kenal, saya tahu, saya dari dulu pun orang cakap pasal bajet. Saya pun dah banyak kali cuba buat bajet tapi tak pernah jadi, ya. So macam-macam orang mengeluh, ya. Tapi mungkin bajet yang anda lakukan tu tak begitu tepat. That's why dia tak dapat di-follow. Ataupun mungkin kita underestimate. Atau mungkin kita keutamaan kita ni tak betul. Ya, so kita cuba ikut taktik yang betul. So kalau kita nak buat budget, first thing dari segi income kita kenal. Lepas tu dari segi perbelanjaan kita kena buat mengikut keutamaan. So kita ada perbelanjaan tetap, perbelanjaan berubah-ubah dan perbelanjaan budi bicara. Kalau kita lihat perbelanjaan tetap, semua belanja yang anda lakukan sama je jumlah bayaran dia setiap bulan, itu dikategorikan perbelanjaan tetap. Lepas tu kita ada perbelanjaan berubah-ubah. Ini pun digunakan untuk perbelanjaan setiap bulan, tetapi untuk keperluan anda, tetapi dia berubah-ubah, macam bayar bil utility. Kalau kita sebut bil elektrik, memang semua sensitif lah sekarang, ya. So tolong periksa berapa bil dia, ya, bil air,
telefon. So yang ni semua berubah-ubah, petrol ya. Lepas tu budi bicara pula ialah untuk kehendak. Ya, so apa perbelanjaan yang kita nak lakukan untuk kehendak kita. Keperluan ialah apa yang kita perlu untuk hidup, kehendak ialah keinginan kita. Tak salah. Tak salah berbelanja untuk budi bicara, cuma kita buat mengikut keutamaan. So kenali apa yang penting kepada yang kurang penting. So kita buat budget. So budget tu ialah apa yang kita fikir kita akan lakukan ya. Tapi apa yang sebenar kita lakukan, kita kena buat catatan. So jadi penting ya, setiap ringgit yang kita belanjakan tu kita kena buat catatan. Kena tahu ke mana perginya duit kita. Kalau pergi kedai berapa dibelanjakan. So paling senang kalau anda guna apa-apa apps yang ada kat mobile phone, anda download, anda pakai, so setiap kali belanja, masukkan je belanja dia. Ataupun boleh guna cara komputer, guna Excel. Kalau cara lama guna kalender, buku 35 pun boleh dipakai. Tapi yang penting anda kena kenal setiap ringgit yang anda belanjakan tu pergi ke mana. So yang ni bila anda dah catat, baru anda tahu sebenarnya anda gunakan berapa. So bila anda tahu sebenarnya apa yang anda gunakan, barulah bajet anda tu lebih realistik, lebih betul. So anda dapat membawakan dia kepada tu. So yang tu penting ya. So anda kena kenal sumber pendapatan, anda kena kenal perbelanjaan utama, anda kena catat setiap perbelanjaan. So bila dah catat, baru anda akan tahu di mana boleh dikurangkan belanja ni. Kalau katakan okey bulan ni dirasakan duit memang tak akan cukup. Mungkin ada isu sikit. So di waktu ni mungkin anda boleh fikirkan okey kalau ni tak penting sangat mungkin saya kurangkan ya. Nak katakan terus tak buat, jangan. Too drastic ya. Kita ni manusia, we don't cannot do drastic things ya. Ada orang nak diet ya, katakan masa MCO hari tu ramai yang fikir dia akan turun berat badan ya, dia nak diet, dia tak akan makan lebih, dia duduk rumah, dia nak makan healthy, dia nak masak, dia nak makan semua healthy. Tapi realitinya mungkin ada yang terjebak dalam baking berlebihan, makan kek berlebihan, makan gula berlebihan. So what we say and what we do sometimes can be different. Ya. So sekarang ni kita nak bawa keduanya bersama. So same thing dengan budget kita. Ya. So, jadi penting kita buat catatan tu, kita kenal mana nak kurangkan. Ya. And also kenali hutang anda. Ya. Ramai mungkin sekarang ni telah mengambil moratorium, ya, telah mengambil Levi orang kata tidak membayar ya ansuran sekarang ni. Mungkin ada sebab-sebabnya dia tak mampu ataupun dia ingin menambah simpanan dia dan sebagainya. Tapi sebab kami kat AKPK pun ada buatlah polling ya, dan kami dapati 80% lebih mengatakan mereka telah mengambil moratorium ni, dan kebanyakannya kata dia ambil moratorium untuk simpanan. So saya harap ramai dapat meningkatkan simpanan mereka. Tapi jangan lupa tak lama lagi moratorium ni akan berakhir juga bulan September. So kita kena bersedia untuk membayar balik ya. So kita dari sekarang pun dah kita kena jaga bajet kita kena jaga, sebab mungkin ada waktu tu yang kita tak membayar pinjaman tu, waktu ni kita dah biasa. Dan bila dah biasa tiba-tiba nak bayar balik, mungkin akan rasa kesusahannya pula. So jadi tolong keep your mindset prepared that saya kena bayar dah, kalau mampu baik-baik saya bayar lebih awal, sebab kalau tak akan perlu dibayar juga jumlah tu ya. So jadi saya perlu buat kiraan, tengok preparedness, okey bajet saya okey tak kalau saya nak bayar semula, kalau boleh mulakan lebih awal, mulakan lebih awal. That's not necessary kena tunggu waktu tu sahaja ya. Dan ada juga yang mengatakan dia nak gunakan duit tu untuk pelaburan. Saya nak ambil moratorium tu sebab saya nak guna untuk pelaburan. So okey, tapi anda kena kenal pelaburan dia, sebab waktu ni kalau bagi saya kata pelaburan yang paling bagus untuk dibuat waktu ni ialah pelabur dalam ilmu pengetahuan kewangan dulu. Understand what is investment first. Sebab there are a lot of issues, dia ada banyak isu. Kalau kita tak pandai, mungkin
duit yang nak bayar tu pun hilang begitu sahaja, ya. And market is not good, so jadi kita kena faham mana industri yang kita nak masuk. And anda kena ingat ya, pelaburan ni bukan untuk jangka waktu pendek. Current situation, jangka waktu pendek memang tak akan dapat pulangan yang tinggi. So kita kena fikirkan dia untuk jangka waktu panjang, a long term. And so supaya duit yang anda laburkan ni, anda tak boleh mengharapkan anda dapat pulangan dalam masa terdekat. So kalau anda tak ada holding power tu yang anda perlu gunakan duit ni dalam waktu terdekat, then it's not a right choice yet for you to invest, ya. So fikirkan sekiranya kalau anda boleh mampu cover semua perbelanjaan, anda masih mempunyai simpanan kecemasan, baru ada lebih, baru anda fikirkan tentang pelaburan, ya. Kalau tak cukup semua ni, then laburlah dalam pengetahuan kewangan dulu, ya. And cuma juga tolong berhati-hati dengan penipuan kewangan, ya, sebab di waktu MCO hari itu ramai juga yang tertipu, ya, sebab bukan dari segi pelaburan, pengambilan deposit tidak sah, even forex, ya, ada juga yang terkena. In fact, ada yang terkena dia nak cuba pelbagai bisnes lah, katakan kan kita pun nak cari pendapatan sampingan, kita nak beli barang online, atas talian, dalam talian pun banyak isu, ya, yang memang sedia ialah beli emas pun ada orang kena tipu, ya, sebab ramai orang cari emas, itu pun orang dah kena tipu, ada scam emas pun masa tu. Sampai social media dia ada block the word of mask dengan hand sanitizer sebab ramai ambil peluang untuk menipu, untuk menjual benda ni pun. So tolong berhati-hati sekiranya anda membuat pembelian atau anda nak menjual, tolong nak masuk skim bisnes ni, ada orang panggil, so tolong berhati-hati, ya, sebab periksa dulu, pelajari dulu, cari ilmu. Nanti saya rasa ada juga speaker, ya, yang akan bercakap tentang perniagaan, entrepreneurship. So ambil pengetahuan, ambil peluang-peluang macam ni untuk belajar sebelum anda nak jangan terus lompat, ya. In fact dari segi scam yang paling in fact waktu MCO pun banyak berlaku ialah dia buat telefon call, dia kata okey saya telefon daripada LHD Hands, saya telefon daripada polis, saya telefon daripada immigration, ada barang anda sangkut, ya, custom, saya telefon barang anda sangkut, kena bayar jumlah ni untuk keluarkan dan sebagainya, pelbagai. So tolong berhati-hati kalau ada orang datang jumpa anda untuk buat pelaburan, menawarkan apa-apa skim, ya, cubalah skim ni bagus dan sebagainya, tolong periksa dulu, ya, periksa dulu dekat link Bank Negara Financial Fraud Alert. Kat link ni kalau anda pergi ke Bank Negara website, anda cari Financial Fraud Alert, dah ada 200 hingga 300 syarikat yang telah pun disenarai hitamkan. So periksa dulu sama ada yang anda jumpa tu, yang datang jumpa anda tu, syarikat tu ada ke tak ada, ya. Periksa dalam Investor Alert dekat Security Commission Malaysia, ya, mereka pun ada senarai, ya, so tolong periksa. Kalau tak ada pun jangan terus pergi, cek dulu kat internet, tengok blog-blog orang, apa yang orang ramai ceritakan pengalaman mereka, ya, mengenai syarikat, nama syarikat, Google sikit, ya, tentang dia, cari latar belakang dia, supaya duit ni susah kita nak cari, jangan tertipu begitu sahaja, ya. Pelaburan perlu, pelaburan memang perlu, ya, dalam kita punya kewangan kita, pengurusan kewangan, tapi kita kena berhati-hati juga, ya. Dan dari segi langkah kita, ya, satu lagi ialah bila kita dah kenal hutang kita dan kalau kita rasa tak mampu nak bayar hutang kita, ya, ada orang yang mempunyai masalah, kenal dulu, tulis dulu semua, senaraikan semua hutang anda beserta dengan ansuran bayaran bulanan anda. So katakan setiap bulan anda bayar untuk kereta, rumah dan sebagainya ada dalam mungkin RM1,500. So ambil jumlah tu, bahagikan dengan gaji bersih anda, pendapatan bersih anda. So ini yang kita panggil nisbah hutang kepada pendapatan. Ya, so kita ambil, senaraikan semua jumlah ansuran pembayaran hutang sahaja, ya, dan bahagikan dengan
pendapatan bersih anda, darab 100, anda akan dapat nisbah hutang. So kalau katakan daripada pendapatan saya 40% pergi untuk pembayaran hutang, maksudnya saya ada lagi 60% boleh digunakan untuk perbelanjaan keluarga dan harian. So ini yang selalu kita ideal kita cakap, baik 40% untuk hutang, 50% untuk sara diri dan 10% untuk simpanan. Ini yang kita selalu sarankan, ya. So kalau boleh kira sekarang, kalau rasanya nisbah hutang tu dah melebihi 60%, dah pergi daripada pendapatan, dah pergi untuk hutang, datanglah pada AKPK, ya, supaya anda boleh tengok macam mana cara untuk mengurangkan bayaran angsuran supaya anda mampu dan anda boleh meneruskan pembayarannya. Jangan tunggu sampai last minute nak ambil tindakan undang-undang baru nak datang dan sebagainya. Kadang-kadang lebih banyak kos yang akan masuk, ya. Dan buat masa ni bagi mereka yang memang dah masuk program AKPK telah diberi moratorium secara automatik juga. Tetapi kalau mampu nak bayar, boleh juga continue, tak ada isu, ya. Dan pejabat kami waktu ni memang waktu kami buka, tetapi kami galakkan orang ramai untuk masuk link ni, yang HTTP ni, masukkan detail anda, dan kaunselor kami, sebab kami masih buat counselling online, waktu MCO pun kami buka, masih buat counselling online. Dan kaunselor kami akan menghubungi anda, ya, melalui borang ni, dia akan menghubungi anda dan anda boleh selesaikan kesemuanya melalui online kalau boleh, ya. So ini hanya untuk nasihat, tak semestinya nak masuk program. So contohnya kalau anda dah rasa okey memang susah nak bayar, ada isu nak bayar, so then boleh kira okey ni bajet saya ni dah memang susah-susah, so masuk, then kaunselor akan bagi cadangan, okey macam mana boleh diselesaikan, macam mana nak kurangkan supaya anda mampu bayar. Ya, ingat tujuan AKPK supaya anda dapat bayar angsuran tu. Kami tak beri apa-apa pinjaman, ya, pinjaman masih dengan bank. Kami cuma akan berbincang untuk struktur semula supaya peminjam tu mampu bayar, ya. So tolong ambil inisiatif, paling penting buat masa ni, satu macam saya sebut tadi, ya, kenali sumber pendapatan anda sekarang, ya. Utamakan perbelanjaan penting, kalau boleh buat masa ni jangan buat pembelian besar-besaran, ya. If can, don't get into bigger debts now, ya. Kecuali kalau anda betul-betul mampu, ya, that's no issue. Catat perbelanjaan, kurangkan perbelanjaan dan tingkatkan simpanan, ya. Kenali hutang anda, ya. Kalau ada isu dengan tu boleh datang ke AKPK. Ingat, perkhidmatan AKPK adalah percuma kepada individu yang datang kepada kami, ya. Bagi individu yang datang untuk perkhidmatan kaunseling dan program pengurusan kredit kami, perkhidmatan kami memang percuma, tolong jangan bayar sesiapa, ya. Dan juga upgrade, ya. Another issue sekarang ni, kita kena diverse. Kita dah tahu ada orang yang buat perniagaan macam ni, tiba-tiba langsung tak boleh menjalankan apa-apa. So jadi it's for us to also think macam mana kita nak diverse, macam mana kita nak upgrade, upskill, cari skill baru, gunakan waktu ni, ya, untuk belajar. We have learned a lesson that kita kena diversify, ya. So jadi ambil peluang training-training percuma yang ada, ambil peluang belajar setiap minggu, cari satu benda baru yang boleh anda belajar, cabar diri anda. So every week cabar diri anda, what can you learn, what new thing. So supaya benda ni boleh membantu kita, mungkin boleh menambahkan pendapatan kita. We never know, right? Ataupun menambahkan skill. We will never lose. One day dia boleh, it will be worthwhile to us, ya. So jadi please to end the session, please be in power and percaya anda layak untuk bahagia. Everybody deserves to be happy. So jadi sebab lebih sedih kita, lebih sedih kesedihan yang kita akan attract, ya. So jadi be happy, be positive, kita boleh atasi isu yang dialami, but do it the right way, fokus pada apa yang anda nak, ya.
buang ayat saya tidak boleh, saya boleh. So hari ini yang belum pernah cuba buat bajet, yang memang selalu kata bajet tak berlaku, tak berjalan, try again. Try again today, start new, ya, buka sesuatu apps ataupun guna buku, guna Excel, stay away, tapi konsistensi tu yang paling penting, ya. Dan berhenti membanding-bandingkan dengan social media sekarang. Saya rasa semua orang pun terjebak dalam peer pressure, ya. Buka je social media, tengok orang masak ni, orang masak tu, masa tu semua orang nak cuba apa semua. So I mean we should stop, ya. Kalau we should just feel happy for people and then buat apa yang kita mampu, ya. It doesn't matter kalau we are not in that trend, ya. Hormati kekuatan kewangan. Saya selalu percaya ni, dompet kena kemas, duit kena kemas, ya. And belajar, tambah ilmu, cari ilmu webinar free selalu kalau ada, ya. Kalau boleh social media anda like lah page-page yang memang akan memberikan nasihat kewangan, sebab sekarang ni kita orang semua banyak menggunakan social media untuk baca berita dan sebagainya. So in a way to keep, sebab apa yang kita akan ceritakan dalam 2 jam ni tak boleh nak kekal sepenuhnya. So let's keep reminding, kita kena selalu repetitive reminding tu kena ada. We have to keep reminding ourselves. So kalau boleh dalam media anda semua like lah page AKPK, like page Security Commission, like lah page yang akan memberikan nasihat kewangan kepada kita, ya. So labur dalam ilmu pengetahuan sangat penting, ya. Dan don't forget to give, ya. So selalu AKPK kami sarankan kita earn, kita manage, kita save, dan kita kena give, kita kena menyumbang balik. We have to give back to the community in some way, ya. So the more we give, the more we get, ya. So walaupun bukan secara duit anda tak boleh menyumbang, tapi secara ilmu yang anda ada, secara bantuan fizikal yang anda boleh lakukan, bantu jiran dan sebagainya, itu pun dah dikatakan give. So always remember to give back, ya.